A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 104. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 101. Pengajaran ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah yang mencipta langit-langit dan bumi-bumi tanpa ada contoh sebelumnya, maka bagaimana patut dia ada anak dan dia tidak mempunyai isteri. Dan dia telah menciptakan setiap sesuatu dan dia dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Pengajaran pertama, Allah sahaja yang berhak disembah kerana dia sahaja yang berkuasa mencipta apa sahaja, termasuklah 7 lapis langit dan bumi, tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, satu perkara yang mustahil, Allah memiliki anak dan mempunyai isteri, kerana dia berkuasa mencipta apa-apa sahaja yang dia kehendaki dan bila-bila masa sahaja, dengan perkataan kun fayakun. Yang ketiga, sesiapa yang mempunyai anak dan isteri, dia adalah makhluk yang lemah, yang sentiasa berhajat kepada bantuan dari yang lain. Ke ayat 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh.
wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia yang mencipta setiap sesuatu, maka sembahlah Dia sahaja. Dan Dia di atas setiap sesuatu maha wakil, menjaga dan mengurusnya. Pengajarannya, hanya Tuhan yang mencipta, memiliki dan mengurus setiap sesuatu sahaja yang berhak disembah. Yang kedua, antara kebodohan manusia dan kejahilannya ialah menyembah sesuatu yang dicipta, yang pasti ada 1000 kelemahan. Bahkan tidak boleh sedikit pun memberi manfaat atau menolak mudarat. Ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Pandangan mata tidak dapat meliputi kewujudan dan kebesaran Allah, sedangkan Allah boleh meliputi setiap sesuatu, dan Dia maha halus, maha teliti dan maha mengetahuian batin dan zahir. Pengajarannya, tidak ada sesiapa daripada makhluk Allah yang mampu mengetahui tentang Allah walaupun sedikit, melainkan apa yang Allah telah ajarkan kepadanya. Yang kedua, Allah sangat halus dan teliti ilmunya, sehingga Allah boleh memberi apa-apa sahaja kebaikan atau keburukan kepada hamba-Nya tanpa disedari dan
tanpa dirancang oleh hambanya. Yang ketiga, wajib setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan yakin Allah mengetahui segala-galanya, hendaklah menyerahkan dirinya dan urusan hidupnya hanya kepada Allah sahaja. Okey, yang ketiga, ayat keempat. Sesiapa yang menyerahkan dirinya dan urusan hidupnya kepada nafsunya atau kepada manusia, dia akan semakin sesat dan jauh daripada rahmat Allah. Okey, habis dah? Kita sambung tadabbur ayat. Okey. Ayat hari ini ayat 104, kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah cerita tentang apa? Cerita tentang dia tak akan ada anak, tak layak untuk dia cipta langit dan bumi. Secara umumnya tentang apa? Kekuasaan dia. Kebesaran dan kekuasaan dia. Contoh? Sebelum tu? Cipta langit tu yang last tu. Apa dia? Falikul habbi wan nawa. Sebutlah ayat sikit. Falikul habbi wan nawa. Kemudian yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Kemudian falikul isbah, yang menerbitkan cahaya pagi di kegelapan dan menjadikan malam sakanan, kan? Apa lagi? Menjadikan matahari dan bulan sebagai husbanan. Semua tu Allah menceritakan tentang kebesaran dia, kekuasaan dia, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah cerita tu jelas tak? Banyak tak? Banyak. Okey. Ayat hari ini Allah nak cerita kewajipan kamu bila dah bukti-bukti kebesaran Allah cukup banyak dan jelas, kewajipan kamu ialah berimanlah. Okey, Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim, qad sesungguhnya ja'akum telah datang kepada kamu basairu. Basairu jamak. Basairu jamak. Kalau mufradnya apa? Kalau mufrad, kalau satu basiratun. Kalau satu basiratun. Kalau jamak pluralnya basair. Apa makna basirah? Asal perkataan basirah ialah akal ataupun hati
yang dengannya jelas, keterangan-keterangan cukup jelas, iaitu dengan akal dan hati. Kalau dengan mata tak berapa jelas kan, kalau dengan telinga tak berapa jelas. Tapi bila orang tu akan jelas bukti-bukti kebesaran Allah dengan bila dia berfikir. Berfikir dengan apa? Jadi yang tak jelas bukti ni bukan sebab bukti tak jelas, bukan sebab bukti tak banyak, tapi sebab tak nak fikir. Sebab hati dia dah ada hijab, ada ran. Tahu ran? Ran tahu? Tak tahu. Ron tahu? Ron. Oh, tahu minyak. Oh. Bukan ron, ron. R-A-N. Bukan R-O-N. Tahu ron? Tak tahu. Ron, Yalah saya yang tanya. Tanya saya balik pula. Tak, kalau baca Melayu ran, tapi baca bahasa Arab ron. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah? Subhanallah, Masya Allah. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kemudian sambung. Kalla bal rana ala qulubihim. Pernah dengar? Oh, pernah pula. Kenapa tadi tak pernah, tiba-tiba pernah? Kalla bal rana ala qulubihim. Kemudian makanu surah apa ni? Surah apa? Al-Mutaffifin. Ala qulubihim makanu. Sebelum tu apa dah? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Cuba terjemah. Iza apabila tutla dibaca alaihi ke atasnya, ayatuna bila dibaca ke atasnya. Siapa ni? Orang-orang yang hati dah, yang menentang agama Allah, yang tak beriman pada Allah. Bila dibaca ke atasnya ayat-ayat kami, ayat kami itu basirah, jelas. Qal, apa dia kata? Qal, dia kata ayat-ayat Allah itu asatirul awwalin, cerita dongeng. Maka Allah jawab, kalla, sekali-kali tidak. Quran, ayat-ayat Allah bukan cerita dongeng. Habis apa dia? Apa masalahnya? Ayat Allah cukup jelas, basair. Tiba-tiba dia kata cerita dongeng. Apa masalah? Allah kata bal, bahkan ron. Masalahnya ialah ada ron. Kat mana ni? Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Mana hati mereka ada apa? Titik hitam. Karena begitu bila seseorang buat dosa, melekat satu titik hitam kan. Bila dia bertaubat, padam. Tapi kalau tak bertaubat, tambah lagi dosa, tambah lagi titik hitam. Akhirnya Allah tutup pintu hati dia. Bila dia hitam dah tutup, itulah ron. Ron ni makna hijab. Jadi sebenarnya bukan Quran tu cerita dongeng, tapi mereka tak dapat kesan kebesaran Allah sebab atas hati mereka ada ran. Ran tu punca daripada apa? Makanu yaksibun, apa yang dosa yang mereka lakukan. Bila ada dosa banyak, hati semakin hitam, semakin keras. Bila hati makin keras, dia tak nampak kebesaran Allah. Walaupun kebesaran Allah cukup jelas.
Tak, dia kalau kita buat dosa melekat satu titik hitam. Kalau bertaubat, apa makna taubat? Tinggallah. Bukan taubat, tapi dosa diteruskan. Tinggallah. Lepas tinggal tak berapa lama dia buat juga. Itu dosa baru. Kan? Bila dia bertaubat, hilang. Tapi kalau dia bertaubat tapi tak tinggal dosa, bukan hilang, bertambah. Semakin bertambah setiap hari, 24 jam buat dosa. Kan? Jadi akhirnya dia nampak Quran macam nampak tikus nampak besi. Kan? Tak nampak langsung. Tak ada keinginan nak baca, ataupun kalau baca pun tak ada keinginan langsung nak faham. Sebab apa ni? Ada hijab penghalang. Okey, sebab tu dah kata Osman bin Affan, kalau hati-hati kita semua bersih, apa akan jadi? Kalau hati semua bersih, tak ada ran, apa akan jadi? Apa akan jadi? Tak, kata Osman bin Affan, lau taharat qulubana ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati-hati kita semua bersih, hati kita tak akan puas dan jemu baca Al-Quran. Sekarang kita ada tak jemu baca Quran? Baca sikit nak berhenti, kan? Kadang-kadang satu hari terlupa nak baca. Betul tak? Ada tak rasa jemu, rasa puas, rasa boring? Ada? Jawab je lah. Ada. Kenapa takut nak jawab? Orang yang tak jemu ni apa? Apa maksud dia? Orang tak jemu baca Quran, apa maksud dia? Mulut dia sentiasa baca Quran. Kamu tak puas ke baca Quran? Timbul soalan tu. Tapi pernah tak orang tanya kita, kamu tak boring ke baca Quran? Pernah tak ada soalan tu orang tanya? Tak pernah, kan? Betul. Sebab yang nak bertanya pun sama-sama dengan kita. Betul. Pernah tak kita tengok pagi baca Quran, petang baca Quran, duduk menunggu orang pun baca Quran? Pernah tengok orang macam tu? Pernah? Susah. Tapi biasa yang tak pernah puas ni apa dia? Ada satu benda dia tak pernah puas. Cakap. Betul, kan? Sampai kita tegur, tak letih ke bercakap? Betul. Cakap je benda yang sama. Tak letih ke? Itu semakin bercakap banyak yang sia-sia, semakin bila dah bercakap banyak, hati jadi keras, dia akan boring dengan Quran. Dia akan boring. Okey? Jadi Allah nak beritahu. Okey, kita balik pada ayat kita. Telah datang pada kamu basair, iaitu basirah. Apa dah? Dari segi asal bahasa ialah hati ataupun akal, yang dengan itu jelas bukti. Tapi maksud ayat ni ialah hujah-hujah, bukti-bukti, fakta-fakta, dalil-dalil. Kita pernah jumpa tak ayat Quran yang lain yang Allah sebut dalam bentuk basirah mufrad satu? Yang ni Allah sebut dalam bentuk jamak basair. Pernah jumpa tak ayat? Saya pernah sebut. Kalau tak kelas lain pun kelas kat sini. Sebenarnya basirah tu maksud dia bukti lah. Ya. Bukan maksud dia nyata. Tak. Bila sebut bukti mesti nyata. Ada tak bukti yang tak nyata? Sebab saya terfikir apa beza dengan mubin. Mubin. Mubin itu lebih kepada sifat. Mubin itu lebih kepada sifat. Sifat. Pernah tak jumpa ayat ni yang ada basirah? Tak ingat? Buka surah Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u
ilallah ala, betul? 108, betul kan? Qul, katalah. Cuba terjemah. Qul, wahai Muhammad, katakanlah, hazihi, ini, sabili, jalanku. Allah perintah pada Nabi supaya cerita pada siapa ni? Semua umat. Semua umat yang mengaku umat Nabi Muhammad. Apa dia? Begitu mereka, ini jalan aku. Apa dia? Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah. Jadi kerja Nabi apa dia? Kerja Nabi, satu-satunya kerja Nabi, tidak ada kerja yang kedua. Apa dia? Mengajak orang kepada Allah. Jelaskan. Bukan mengajak pada kumpulan, kepada parti, kepada jemaah, pada syekh, pada guru, tak ada. Clear. Allah tak kata ad'u ila nafsi. Allah tak kata pada Nabi, bagi kepada umat kamu, aku mengajak kamu kepada aku. Tak. Tapi mengajak kepada Allah. Clear kan? Jadi bila kita nak mengajak kepada Allah, mesti ada apa? Ala basirah. Mesti ada bukti. Apa bukti tu? Bukti tentang apa? Bila nak ajak orang kenal Allah, cinta Allah, sembah Allah, mestilah bukti kewujudan Allah. Betul? Supaya manusia yakin siapa yang dia nak sembah. Supaya manusia cinta. Betul tak? Jadi di mana ada bukti-bukti kewujudan Allah, kebesaran Allah? Di mana ada? Dalam Quran. Dalam Quran lah. Cerita tentang Allah, cerita tentang kebesaran dia ada dalam Quran. Sebab tu bila nak berdakwah kena faham Al-Quran. Quran adalah basirah, hujah yang jelas. Okey? Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya telah datang kepada kamu basair. Dia terjemah apa tu? Hujah-hujah ataupun bukti-bukti. Dan bukti itu daripada siapa? Mir rabbikum, dari Rabb. Pencipta kamu. Okey. Tengok Allah guna perkataan apa? Ja'akum, telah. Apa maksud datang? Kalau saya kata Muhammad telah datang, apa makna? Muhammad telah datang ke kelas ni, apa makna? Sebelum ni tak ada. Faham tak? Bila datang ada. Faham tak? Jadi Allah kata bukti-bukti itu telah datang pada kamu, iaitu Al-Quran. Dah ada depan kamu, dah datang depan kamu. Bukan bukti tak datang. Kalau kamu tolak, kamu tak faham, bukan salah bukti, sebab bukti dah datang. Kita baca tak Quran setiap hari? Nak faham Quran perlu tak pergi ke Azhar? Tak, ada yang duduk ke Azhar pun tak faham. Nak faham Al-Quran perlu tak pergi Mekah? Abu Jahal pun tak faham. Jadi bukti dah datang depan mata kamu. Kalau dalam masjid lagi banyak kan? Berak-rak. Okey. Kemudian Allah nak beritahu bukti itu sangat penting. Sebab apa? Sebab bukti itu datang daripada pencipta kamu. Bukan daripada Muhammad. Bukan daripada ketua kamu, bukan daripada bos kamu. Pencipta kamu. Kita kalau datang surat daripada bapa kita, kita rasa apa? Penting tak surat tu? Kenapa kita rasa penting? Kalau kita masa duduk asrama lah, kita dapat surat dua. Satu daripada bapa, satu daripada bapa kawan kita. Kita buka yang mana dulu? Pasal apa? Yang paling sayang pada kita bapa kita, yang paling menjaga maslahat kita bapa kita. Betul? Yang paling ambil berat pasal kita bapa kita, betul tak? Jadi pasti kita utamakan surat dia, betul? Jadi Allah kata surat ni basair daripada siapa? Bukan setakat pencipta kamu, pemilik kamu, pengurus kamu, pemberi rezeki kamu, penyambung hayat kamu. Penting tak? Penting.
Okey, lepas tu Allah kata apa? Faman. Maka man siapa? Absara. Absara ni melihat dengan jelas, iaitu mengetahui. Faman absara, siapa yang mengetahui ataupun meyakini. Tahu apa ni? Siapa tahu? Tahu apa? Basair. Dah datang pada kamu dan kamu tahu. Tahu ni maksud dia faham dan amal. Maka Allah bagi tahu. Apa faedahnya? Bila kita dah tahu bukti, kita pun faham, kita pun ikut, apa faedah? Siapa yang akan dapat faedah? Fali nafsi. Maka untuk li nafsi di dirinya. Siapa yang dah datang bukti, kemudian dia belajar, dia faham, dia amal. Allah nak bagi tahu faedahnya untuk siapa? Walaupun bukti tentang Allah, dan kita pun setelah tahu bukti, kita sembah Allah, tapi faedah balik pada siapa? Diri. Kenapa Allah beritahu faedah untuk kamu? Kenapa Allah beritahu? Mesti ada sebab kan? Kenapa? Supaya jawapan tak sia-sia. Tak, sebab kenapa ramai tak nak faham Al-Quran? Kenapa ramai tak nak kenal dan sembah Allah? Tahu sebab apa? Sebab kebanyakan orang, dia tak rasa bila dia kenal Allah, dia sembah Allah, keuntungan yang paling besar dapat balik pada dia, tak rasa. Sebab tu tak ada kesungguhan nak faham bukti. Betul? Berbeza dengan cari rezeki. Semua usaha keras tak untuk cari rezeki. Keluar pagi balik petang, kemudian dah habis pencen pun sambung kontrak lagi sampai ketua. Sebab apa? Sebab apa? Dia rasa faedah tu untuk aku nak seronok, aku nak berjalan, aku nak sihat. Betul tak? Bila dia tahu faedah, dia akan buat mati-matian. Tapi dalam bab agama, dia tak nampak faedah. Ramai yang solat, ramai tadabbur, tak kaya-kaya pun. Tengok cara berfikir, betul tak? Jadi Allah nak beritahu fali nafsih. Kenapa manusia tak nampak? Sebab tak nampak lah. Sebab ya Allah nak bagi apa dia? Ya Allah nak bagi apa dia? Yang tak nampak tu lah. Betul tak? Kalau Allah bagi nampak, siapa yang nampak bukti dan ikut terus dapat kat dunia, apa akan jadi? Semua tadabbur Al-Quran tapi tak ikhlas, bukan kerana Allah, kerana nak dapat yang dia nampak kat dunia. Jadi sebenarnya kalau ikut Al-Quran dapat dunia, sebenarnya Quran tu tak ada nilai. Sebab dunia hanya sementara aja. Dunia Nabi kata apa? Sama nilai dengan apa? Apa dia? Nyamuk ke belalang? Kepak nyamuk. Berapa kepak? Berapa sayap? Satu. Bukan, salah. Sebenarnya Allah kata kalau dunia tu sama dengan satu sayap nyamuk, sama. Faham tak? Kalau satu dunia semua ni daripada dulu sampai kiamat, nilai semua dunia sama dengan satu sayap nyamuk sahaja, orang kafir tak akan dapat minum air. Sebab apa? Ketika itu dunia sangat bernilai, walaupun sama dengan satu sayap nyamuk. Faham tak? Dah agak dah. Okey. Ini dunia. Ini satu sayap nyamuk kan? Nabi kata kalau dunia ni sama nilai. Okey, satu sayap nyamuk ni berapa harga dia? Tak apalah, letaklah harga 10 sen. 10
10 sen kan? Bila 10 sen ada harga tak? Ada. Okey, ini dunia. Kalau dunia ni sama dengan harga satu sen yang 10 sen sahaja, walaupun 10 sen ada nilai, orang kafir Allah tak akan bagi minum air, sebab ketika itu dunia ada nilai walaupun 10 sen. Tapi sekarang orang kafir boleh minum air, bukan minum air je, kaya raya, kaya gila. Sebab apa? Sebab dunia ni lebih murah daripada satu sayap nyamuk. Tak ada nilai langsung. Sebab tu Allah bagi dunia pada orang kafir. Orang kafir ni kekasih Allah ke musuh? Saya nak tanya, kita pernah tak bagi barang bernilai pada musuh kita? Orang maki kita, pecah kereta kita, lepas tu kita bagi iPhone ni hadiah. Ada tak? Tak ada kan? Kalau kita bagi barang bernilai pada musuh, apa akan jadi? Dia sebenarnya bukan musuh. Kita hanya bagi barang bernilai kepada orang yang kita sayang. Betul tak? Betul. Sebab itulah yang paling kaya kat dunia orang kafir ke orang beriman? Orang kafir. Kenapa Allah bagi pada orang kafir sedangkan orang kafir musuh dia? Sebab dunia tak ada nilai. Boleh faham? Sebab itulah bila kisah ni biasa kita dengar. Bila Nabi, Umar masuk rumah Nabi, Umar menangis. Pasal apa? Pasal apa Umar menangis? Tak ada apa-apa. Dan Umar tahu Raja Parsi, dua kuasa besar ketika itu. Raja Parsi dan Raja Rom, dua-dua ni kufur. Dua-dua menentang Allah. Tapi Allah bagi apa? Malah istana yang mewah. Kan? Rasulullah ni kekasih Allah, korbankan segala hidup untuk Allah. Tapi Allah bagi apa? Rumah yang kecil, sofa tak ada, tidur pun atas, tikar, mengkuat. Bila Nabi bangun, berbekah kat belakang. Umar menangis. Nabi tanya, Ya Umar, ma yubkika? Apa sebab kamu menangis ni? Tiba-tiba menangis, kenapa? Maka Umar kata, macam mana aku tak menangis? Raja Rom dan Parsi mereka menentang Allah, tapi mereka diberi istana yang mewah. Engkau ni Rasulullah, kekasih Allah, tapi engkau macam ni kehidupan kamu. Betul tak cara Umar berfikir? Betul tak? Logiknya apa? Logiknya orang yang korbankan apa untuk Allah, Allah bagi lebih lah. Siapa yang menentang Allah bagi hidup susah. Betul kan? Apa jawapan Rasulullah? Ama yurdika ya Umar anna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, kamu tak reda ke? Kamu tak reda ke? Bagi mereka dunia, ambillah semua. Tapi bagi kami ialah akhirat yang kekal abadi. Kamu tak reda ke? Faham tak? Tengok. Nabi mendidik Umar dan umat dia. Dunia ni, siapa nak ambillah. Akhirnya hancur. Kemudian semua ma'wahum jahannam. Kemudian seronok sekejap kat dunia 70 tahun, lepas tu kekal dalam api. Apa masalah? Kita ni susah sekejap 60 tahun, 70 tahun. Lepas tu nikmat kekal selama-lama. Apa masalah? Betul tak? Apa masalah? Hidup kerja dunia kemudian nak tinggal. Penat tak? Letih tak? Bila mati terkejut, tak cukup amalan. Sedangkan dia hidup untuk pergi ke sana. Boleh faham? Jadi Allah kata, bila kamu faham Quran, bila kamu tahu jalan kebenaran, jalan menuju ke syurga, siapa yang untung? Kamu akan dapat syurga untuk diri kamu. Kenapa malas? Kenapa berat nak taat pada Allah? Sebab hati kamu dah dipenuhi dengan cinta dunia yang ron. Okey, boleh. Nanti orang kata, Ustaz, kalau tak kerja dunia, Islam lemah. Orang pandai hina pada Islam, semua miskin, semua lemah, tak ada pembangunan, ekonomi pun. Kan? Ada orang berhujah macam tu. Macam nak jawab? Macam mana nak jawab? Ya? Seiring. Macam mana seiring? Sama-sama kerja dunia dan sama kerja akhirat.
Ada dalil? Oh, kejar je akhirat, kemudian dunia akan datang. Tak, saya nak tanya ada dalil ke? Dia pandai dia. Sebelum saya tanya, dia tanya saya. Apa dalil ayatnya? Dia sebenarnya saya nak bagi contohlah. Bila kita kejar akhirat, kita akan jadi apa? Orang yang sentiasa taat kepada perintah Allah. Betul tak? Nak akhirat kena taat pada Allah. Bila kita menjadi orang yang sentiasa taat pada perintah Allah, sentiasa jauh daripada benda yang mungkar, kita akan jadi tak anggota masyarakat yang baik. Bila semua bersifat macam tu, masyarakat akan semua jadi baik tak? Negara akan jadi baik tak? Negara akan makmur tak? Yang sekarang semua kerja dunia, tapi dia tak menjadi orang bertakwa. Hancur tak dunia? Rusak tak? Dah dapat tak kapal selam 6 biji tu? Dah habis berapa? 6 bilion kapal selam. Sebab apa? Sebab kerja apa tu? Kerja dunia. Betul kan? Nabi kejar akhirat. Akhirnya siapa jadi ketua negara di Madinah? Negara tu dunia ke akhirat? Di Madinah tu. Madinah dunia ke akhirat? Siapa jadi ketua negara dia? Rasulullah. Kemudian Islam melebarkan sampai mengalahkan Rom dan Parsi. Siapa menguasai dunia ketika itu? Umar Ibn Khattab. Faham? Jadi dunia duduk di bawah tangan siapa? Orang beriman. Faham? Kita kerja dunia sekarang, dunia di tangan siapa? Siapa menguasai dunia sekarang? Orang kafir. Alasan nak kerja dunia, betul tak? Tapi dunia akhirnya kita di bawah, orang kafir di atas. Okey, jadi Allah kata bukti-bukti kebesaran Allah datang daripada Tuhan kamu telah datang. Siapa yang melihat dan beramal dengan bukti itu, dia paling beruntung. Saya bagi contohlah. Orang dalam kegelapan, nak pergi kerja pun tak tahu sebab gelap. Jalan nak pergi kerja tak tahu, nak cari rezeki pun tak tahu. Tiba-tiba ada lampu. Lampu tu yang menerangkan jalan untuk dia buat apa saja. Nikmat tak? Subhanallah. Itu baru lampu nak cari rezeki di dunia. Tapi bila kita dapat basair, kita dapat lampu ke mana? Akhirat. Jadi untuk diri kamu bukan setakat dunia, tapi sampai ke akhirat. Okey. Waman amiya, dan siapa yang amiya pada? Amiya lawan absarah, perkataan berlawanan. Yang ni siapa melihat bukti, mengetahui dan beramal, untungnya untuk diri. Allah tak untung apa-apa, betul tak? Dan Allah tak perlu pun. Allah Maha Kaya. Dan siapa yang buta, fa'alaiha, maka ke atasnya. Apa maksud ke atasnya? Yang ni Allah guna li nafsi. Yang ni Allah guna ala. Apa beza? Kalau li dalam bahasa Arab, li benda yang baik. Siapa buat ni, laka, lam. Mana benda baik lah tu. Kalau ala dalam bahasa Arab, benda tak baik. Siapa buat ni, alaika, itu tak baik. Jadi siapa yang melihat bukti kebesaran Allah dan beriman, keuntungannya untuk dirinya. Dan siapa yang membutakan hatinya daripada melihat kebenaran, maka musibah atasnya, azab ke atasnya. Dua je. Satu untung, satu rugi. Jadi punca manusia rugi, punca manusia celaka apa dia? Apa punca? Buta apa? Buta rezeki ke buta basair? Basair. Buta hati. Kenapa Allah guna perkataan buta?
Sepatutnya perkataan apa yang Allah guna. Siapa yang tak tahu, ataupun siapa yang tak nampak. Tapi Allah tak guna dua-dua tu. Allah guna buta. Mesti ada sebab. Allah nak bagi tahu orang buta ni, orang yang tak boleh, tak nampak bukti-bukti kebesaran Allah, dia termasuk kategori orang yang degil. Bila degil, cakap apa pun dia tak akan dengar, tak akan masuk. Seumpama orang buta. Bila dia mata buta, bagilah lapu terang macam mana pun dia tak akan nampak. Betul? Jadi yang tak nak belajar Quran ni seumpama orang yang buta. Bagilah lampu terang macam mana pun dia tak akan nampak. Tapi buta ni boleh tak dicelakkan kembali? Boleh. Kalau hati dah mati, boleh tak dihidupkan kembali? Boleh. Yang tak boleh apa dah? Bila fizikal dia mati. Kalau fizikal dia mati, tak boleh buat apa dah. Tapi kalau fizikal dia hidup, hati dia mati, masih boleh tak? Boleh. Sebab itulah kebanyakan para sahabat Nabi asalnya hati hidup kan mati. Kebanyakan para sahabat penyembah berhala, hati mati, tapi akhirnya hati mereka dihidupkan semula dengan apa? Basirah. Quran masuk dalam hati mereka. Sebab itu akhirnya mereka menjadi umat yang terbaik. Okey. Ini sama dengan ayat, cuba buka surah Al-Isra ayat 17. Surah Al-Isra ayat 17. Allah kata apa? Cuba baca. Apa dia? Wakam ahlakna. Oh, ya ke? Lepas tu? Tak ada faman yahtadi fali nafsi. Ke ayat 15. Okey. Ayat tu. Ayat apa tu? 15. Semula baca. Fa manih tada. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi. Kemudian waman dhalla fa innama yadillu alaiha. Okey. Dah cukup dulu. Okey, cuba terjemah. Man. Siapa? Ihtada. Siapa yang mendapat hidayah. Dengan cara apa ni? Dia memerhati basair, tadabbur Al-Quran, tadabbur sunnah Nabi. Siapa yang mendapat hidayat, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yahtadi, dia mendapat hidayah untuk Allah, tak untung apa-apa, dan kalau dia sesat pun Allah tak rugi apa-apa. Semua untuk diri dia 100%. Kemudian waman dhalla, siapa yang sesat, fa innama, sesungguhnya dia sesat. Tengok, yang ni li, yang bawah apa dah? Ala. Kalau ala tu mana musibah, azab. Siapa sesat, maka dia sesat tu ke atasnya. Boleh? Dan satu lagi, cuba buka surah Isra juga ayat 7. Ayat 7. In ahsantum
Li anfusikum. Wa in asatum falaha. Okey. Allah kata apa? Ada lagi sambungan. Okey dah. In ahsantum, sekiranya kamu berbuat baik. Buat baik pada siapa ni? Ha? Tak, sebenarnya buat baik pada diri sendiri ni maksudnya apa? Apa dia? Buat baik pada diri sendiri. Ha? Tak pada Allah lagi? Kita lupa sebenar antara buat baik pada diri sendiri yang paling penting, yang paling Allah suka, iaitu buat baik pada orang lain. Sebenarnya itu buat baik pada diri sendiri. Faham tak? Sebab itulah bila kita buat baik pada orang, kita tak faham, kita buat sikit je. Sebab kita rasa kebaikan tu untuk ini saya bagi ni. Terima kasihlah. Sepatut siapa yang ucap terima kasih? Contohlah kita bagi duit pada orang miskin RM50. Sepatut siapa yang paling banyak dapat kebaikan? Kita kan? Kita bagi 50, kita dapat berapa kebaikan? Kali 700. Berapa dapat? 35,000 kan? Dia asnah tu dapat berapa? 50 je. Bila kita dapat 35,000, bila dia terima kebaikan kita, jadi siapa kena ucap terima kasih? Tapi kalau orang miskin tak ucap terima kasih, kita marah tak? Ini kali terakhir saya bagi Punyalah tak faham. Punyalah tak faham. Payah nak berfikir terbalik kan? Ni saya bagi ni, saya ucap terima kasih kalau awak terima. Sebab yang paling banyak dapat keuntungan saya. Kalau awak tak ambil ni, kekallah duit saya RM50 je. Tak akan berkembang. Faham tak? Nanti dia kata, kalau macam tu pakcik bagi banyak lagi. Tak, saya nak bagi banyak, tapi nak bagi juga pada orang lain, supaya manfaat tu bukan pada awak seorang. Sebab kita dah diajar, contohnya kalau kata kita sedekah, lepas tu katalah kita tak dapat bagi sedekah kat dia, kita selalu cakap apa tau? Dia tak ada rezeki, dia nak terima sedekah kita. Sedangkan yang tak ada rezeki tu kita. Betul tak? Ya. Sepatutnya kita kena fikir, tak ada rezeki aku nak sedekah kat dia. Tapi kita fikir, dia tak ada rezeki nak ambil sedekah daripada kita. Balik kan? Sedangkan, tapi sebenarnya dia semua orang ada peluang untuk bersedekah. Sebab sedekah ni bukan mesti dengan duit. Kadang-kadang kita menjadi orang tengah, penyampai bantuan pada orang, kita juga akan dapat pahala tu. Sebab kalau tanpa kita, duit kebaikan orang tu tak sampai pada orang miskin. Betul tak? Kita juga akan dapat kelebihan. Sebanyak pemberi ke? InsyaAllah. Yalah, insyaAllah. Nabi kata apa? Ad-dalu ala khair ka sambung sahibul hadis. Dia tak ada buat hadis saya Quran. Jadi bila-bila hadis kita tanya Ustaz Usama. Ad-dalu alal khair, orang yang menunjuk pada kebaikan, kafa'ili, sama seperti orang yang buat. Saya ni tak buat kebaikan, cuma saya tunjuk je. Saya bawa kebaikan orang pergi pada orang. Dengan sebab saya tunjuk orang tu dapat kebaikan, saya akan dapat pahala sama seperti orang yang buat tu. Tapi jangan asyik tunggu nak bawa kebaikan orang je, dia tak buat apa. Boleh faham? Jadi Allah kata, kalau kamu buat baik, kebaikan tu li'anfusikum, untuk diri kamu. Ni susah nak masuk. Sebab tu kita rasa sangat malas, sangat berat nak buat kebaikan. Saya bagi contoh simple aja. Kadang-kadang kita nak solat sunat 12 rakaat kan setiap hari. 12 rakaat. Dapat apa? Istana. Sebuah istana di syurga. Itu kalau 1 hari. Kalau 10 hari, berapa istana? Ustaz, saya dah solat 1 hari, cukuplah 1 istana kan?
Tapi kalau kat dunia tak cukup satu rumah, nak berumah-rumah kan. Okey. Kenapa kita malas? Sebab kita tak rasa solat sunat 12 tu untuk kita. Kenapa kita malas solat awal waktu? Sebab kita tak rasa solat awal waktu sebenarnya kebaikan paling besar untuk aku. Kenapa kita malas pergi solat Jumaat di masjid? Sebab kita tak rasa lagi aku pergi masjid, lagi besar pahala keuntungan untuk aku. Kita tak berfikir macam tu. Biasa orang solat ni dia rasa solat tu untuk siapa? Untuk Allah. Tuhan, seolah-olah Tuhan aku dah solat, okey tak? Seolah macam tu, betul tak? Dia macam lepas je. Jadi Allah kata, sekiranya kamu buat baik, baik untuk kamu. Sama juga bila baca Quran. Kita terfikir tak, aku baca Quran untuk aku ni? Lagi banyak aku baca, lagi banyak pahala aku dapat. Maka kita pun akan baca banyak. Betul? Tapi kita tak berfikir macam tu. Maka daripada awal lagi kita set, aku nak baca satu page je. Sebab apa? Okey dah ni, orang lain tak baca langsung. Berfikiran negatif. Betul tak? Siapa yang rugi? Kita lah. Okey, wa in asatum falaha. Sekiranya kamu buat jahat, maka untuk dirinya. Okey? Nak lanjutkan benda ni, ada satu hadis kan, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkendakkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Maknanya orang yang melakukan ibadat hanya untuk tujuan dunia semata-mata, dia tak akan dapat akhirat. Ya, betul. Okey, saya ada sikit confused kat situ. Apa yang dimaksudkan ibadat? Bukan ibadat tu untuk akhirat ke? Macam mana yang tak. Dia ibadat ni dia untuk akhirat ke untuk dunia, bergantung pada apa? Niat je. Entah solat untuk apa. Kalau solat untuk dapat dunia, entah dapat dunia lah, mana dapat akhirat. Innamal a'malu, kan baru belajar hadis tu semalam. Macam mana saya macam mana saya niat solat untuk nak dapat dunia, sedangkan kenapa tanya orang lain? Tanya diri sendirilah. Ada tak? Saya nak tanya, orang munafik solat tak? Orang munafik solat tak? Siapa imam dia? Nabi. Dan dia solat mana? Masjid Taman tu ke masjid Nabi? Besar tak pahala? Tapi dia masuk syurga ke neraka? Neraka pula yang paling atas ke paling bawah? Pasal apa pula? Dia solat belakang Nabi pula, masjid Nabi pula. Kenapa masuk neraka? Sebab dia solat niat untuk menunjukkan bahawa dia orang Islam sahaja, full stop. Bukan untuk akhirat. Dia sembunyikan kekufuran. Jadi dia nak tunjuk Islam, dia pun solat lah. Itu untuk dunia. Contoh, dia nak kahwin dengan seorang perempuan. Bapa perempuan tu bagi tahu, aku nak tengok kamu solat. Kalau tak, aku tak bagi anak aku. Dia pun solat. Dia solat kenapa? Tak dapat. Itu solat untuk dunia. Boleh? Bulan Ramadan dia pergi masjid kan? Sebab apa? Semua orang pergi masjid. Kalau aku tak pergi, dah lah bulan lain tak pergi. Kalau aku tak pergi bulan Ramadan, orang kata apa? Oh, teruk sangat. Dia pun pergi. Dia solat untuk apa tu? Dunia. Sebab tu lepas Ramadan, orang lain pun tak pergi. Aku pergi, orang kata warak pula kan? Dia tak pergi. Jadi semua kerana orang. Ramai tak? Yang tu Allah kata fawailun lil musallin. Okey. Wa ma ana, dan tidaklah aku alaikum ke atas kamu bihafiz. Hafiz, penjaga. Apa maksud hujung ayat ni? Apa maksud? Apa dia? Allah? Tak, sekarang siapa bercakap ni? Wa ma alaikum bihafiz. Nabi ke Allah? Nabi. Kan? Daripada awal lagi Allah kata apa? Okey, ini Nabi ya. Allah suruh Nabi cakap pada umat dia apa dah? Aku bukan. Maksudnya apa? tugas Nabi menyeru bukannya siapa yang ikut basair, faedah untuk dia, bukan untuk Nabi.
Siapa yang pilih untuk sesat, mudarat ke atasnya. Nabi sedikit pun tak mau mudarat. Sebab Nabi diutuskan bukan untuk jaga amalan kamu. Nabi diutuskan bukan nak cek amalan kamu. Dah salat ke belum? Baca Quran banyak mana? Itu bukan kerja Nabi. Kerja Nabi menyampaikan. Boleh faham? Kenapa Allah sebut di hujung ni? Sebab orang kafir bila dia tolak dakwah Nabi, dalam kepala dia apa dia? Orang kafir bila tolak dakwah Nabi, dia maki Nabi, dalam kepalanya apa? Siapa yang akan mudarat? Nabi. Betul kan? Pada muka Nabi. Dakwah dia kami tak nak terima. Betul tak? Maka Allah jawab, Nabi tak mudarat apa-apa pun. Yang mudarat ialah diri kamu sendiri. Jadi siapa yang tak nak tadabbur Al-Quran, siapa tak nak belajar sunnah, jangan duk marah kat ustaz. Pada muka ustaz aku tak pergi kelas dia. Ustaz tak rugi apa-apa. Betul tak? Yang rugi apa? Kamu. Amalan kamu 50 tahun tengok-tengok di akhirat, haba'an mansura. Debu. Sebab tak sama dengan Nabi. Kenapa? Sebab kamu tak nak belajar. Okey, wa kazalika. Dan ayat ni juga sebagai apa ni? Motivasi untuk kita sebagai pendakwah. Bila orang tolak, jangan sedihlah, jangan kecil hatilah. Sebab kerja kamu apa dia? Yang kita dak kecil hati ni pasal apa? Sebab dalam kepala kita, bila aku cakap, kamu kena dengarlah, aku cakap benda baik ni, ada dalil ni. Bila mindset kita macam tu, orang tak dengar, kita kecil hati. Seolah kita rasa kita ni bukan setakat menyampaikan, tapi kita ni kena pastikan dia terima, dia faham, dia amal. Betul kan? Sebab itulah ramai pelajar-pelajar bila dia berdakwah pada keluarga, keluarga tolak. Terus dia mesej ustaz, ustaz macam mana? Penilah kepala saya. Saya jawab dalam hati, saya lagi pening dengan awak. Dah tak ada bu kecil hati lah apa lagi kan? Allah dah mudahkan kerja kita lah. Ya. Kalau Allah suruh kita pastikan semua benda tu, tak buat kita. Dia Allah akan tanya kita di akhirat. Soalan yang Allah akan tanya. Ada dua soalan. Satu, setelah kamu berdakwah, kamu beriman ke tak? Soalan kedua, kamu dah sampai ke belum? Mana soalan yang Allah akan tanya? Jadi kita kena risau pada. Kita kena risau orang terima ke ataupun kena risau aku dah sampai ke belum? Betul tak? Tapi dalam kepala kita tak risau bahawa kita dah sampai ke belum. Yang kita risau apa dia? Geram orang tak nak terima ni. Betul tak? Walaupun baru seorang kita sampaikan setelah 20 tahun ya. Boleh faham? Dan saya selalu bagi contoh, kalau Nabi berdakwah, orang kata apa? Manusia paling mulia, kekasih Allah, pun orang kata gila. Orang maki, orang letak isi perut unta. Kamu orang kata macam tu pun kecil hati lah, malulah ke Nabi. Betul tak? Malulah. Dah lah baru nak start dakwah dah merajuk dah. Okey, wakazalika, dan demikianlah nusarrifu. Apa makna nusarrifu? Kami dia daripada perkataan tasrif. At-tasrifu makna dia at-tanwi'. Asal makna dia at-tanwi', iaitu mempelbagaikan. Tasrif makna at-tanwi', iaitu mempelbagaikan. Tapi dalam maksud ayat ni apa dah? Kami mempelbagaikan dan kami menjelaskan. Demikianlah kami telah kami menjelaskan, menerangkan ayat-ayat. Ayat-ayat dah datang pula dalam bentuk basair. Ulama kata basair ni macam terang macam matahari, jelas clear. Kalau orang tu kata dia tak nampak matahari, apa makna tu? Mata dia memang buta. Jadi sama juga dia kata saya tak jumpa hidayah, memang matanya buta, hatinya buta. Okey, jadi Allah kata satu lagi apa dia? Kami dah terangkan, kami dah pelbagaikan ayat-ayat Al-Quran.
Dalam Quran ada pelbagai jenis bentuk. Ada dalam bentuk kisah, kan? Kisah pula ada yang Allah ulang berkali-kali, macam kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, betul kan? Berulang-ulang. Ada Quran dalam bentuk akidah, cerita pasal Tuhan, cerita pasal hari akhirat, cerita pasal balasan syurga neraka. Dan yang ketiga ada dalam bentuk hukum hakam. Yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni haram, kan? Yang ni halal, kan? Jadi Allah pelbagaikan. Supaya apa? Supaya apa? Apa tujuan Allah pelbagaikan? Sebab Allah nak sangat orang manusia faham. Quran ni hudan linnas, petunjuk untuk. Bila sebut manusia, termasuk semua tak? Orang kafir masuk tak? Orang kampung masuk tak? Orang yang tak belajar bahasa Arab masuk tak? Orang yang background dia bukan agama masuk tak? Masuk. Jadi wajib semua tak tadabbur Al-Quran? Ke wajib pada ustaz dan asatizah saja? Tak. Dan Allah kata apa? Walaqad yassarnal Quran li zikri fahal min muddakir. Kita biasa dengar ayat ni kan? Surah apa ni? Al-Qamar. Allah ulang berapa kali? Berapa kali? Ayat yang sama Allah ulang 4 kali. Cuba terjemah. Walaqad, pasti sesungguhnya, yassarna, kami permudahkan. Permudahkan apa? Al-Quran. Allah kata kami mudahkan Al-Quran. Untuk apa ni? Untuk baca? Bukan. Untuk hafal? Bukan. Sebab baca bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Hafal bukan tujuan diturunkan. Khatam bukan. Jadi Allah kata kami permudahkan apa dia? Iaitu sebab utama Quran diturunkan, iaitu lizikri, untuk diambil peringatan. Mudah sangat nak ambil peringatan daripada Al-Quran. Dah datang, ja'a, telah datang. Basair dalam bentuk yang jelas. Kemudian yang ketiga, kami permudahkan. Maka Allah tanya, fahal mim muddakir? Tak ada ke orang yang nak ambil peringatan ni? Tak ada ke? Sebab dah datang, dah jelas, dah dipermudahkan. Apa lagi alasan? Apa lagi alasan? Tak ada alasan. Alasannya hanya dia adalah ama, buta, ataupun dah hatinya ada ron. Ya, boleh. Dia kata ayat-ayat dia ini ayat-ayat iblis ni. Ayat iblis. Jangan baca Quran takut salah faham. Dia sebenar, dia tak baca langsung, dia lagi tak faham. Faham tak? Dia takut salah faham, tapi dia memang tak faham pun. Faham tak? Ha? Dia tak faham. Kewajipan dia kena faham. Nak faham kenapa? Belajarlah. Kamu takut salah faham sampai kamu tak faham Al-Quran. Sebab ada kaedah mengatakan jangan baca takut salah faham. Akhirnya kamu sampai ke mati tak faham. Sebab pakai teori salah. Orang yang tak berapa pandai baca ayat Al-Quran pun, dia takut salah. Jadi dia pun tak nak baca sebab dia takut buat salah. Lagi tak baca. Dia takut salah. Tapi saya nak tanyalah, dia ada tak orang lahir-lahir terus pandai baca Quran? Ada tak orang mula-mula belajar terus baca semua betul? Ada tak? Tak ada kan? Jadi kemungkinan tak bila belajar mesti salah. Belajar kereta pun mesti salah, belajar basikal pun jatuh. Betul tak? Takkanlah belajar Quran mesti terus betul. Satu. Yang kedua, kalau dia berfikir kalau baca Quran takut salah, kalau dia berfikir dalam semua keadaan pun dia berfikir macam tu. Contoh, aku tak nak bercakap takut termengumpat. Bagus tak macam tu? Tapi dia tak pakai teori tu, betul tak? Aku tak nak beli barang takut membazir, betul tak?
tapi tak berfikir je, beli dia, cakap je, buat je. Tapi bab Quran, takut dosa. Ni apa ni? Talbisu iblis. Faham? Dua. Yang ketiga, hadis Nabi kata, siapa yang mahir dengan Al-Quran. Apa makna mahir? Baca lancar, betul, faham dan amal. Maka dia ma'al kirami al-bararah. Dia bersama kedudukan malaikat. Ya Allah, malaikat tak ada dosa kan? Sentiasa tak. Tinggi tak darjah malaikat? Boleh tak manusia sama tinggi darjah dengan malaikat? Boleh. Apa syaratnya? Mahir dengan Quran. Jadi hidup kita biarlah matlamat tinggi. Nak jadi macam orang tu, pemimpin politik yang banyak rasuah kan? Letaklah matlamat aku nak jadi tinggi macam malaikat. Caranya apa? Kena belajar dan mahir Al-Quran. Okey. Kemudian Nabi kata, siapa yang tak mahir dengan Quran, dia gagap. Dia gagap. Dan susah nak baca. Tapi dia baca juga. Walaupun susah, walaupun salah, tapi dalam masa yang sama dia belajar. Maka Nabi bagi motivasi. Dia dapat 2 pahala. Nabi tak kata 2 dosa. 2 pahala. Faham tak? 1 pahala apa? Pahala baca. Yang kedua, pahala susah. Susah nak baca dapat pahala. Subhanallah. Tapi ustaz yang jahil dia kata apa? Kalau baca tak betul, berdosa. Bagi motivasi ke bagi? Jadi ustaz-ustaz yang cakap macam ni, dia akan tanggung dosa orang yang tak baca tu. Dia akan tanggung dosa. Tapi jangan bila kita gagap, baca salah, kita berbaca juga. Sebab apa? Nak 2 pahala. Tak, kena belajar. Kena belajar. Kalau dah belajar, memang tak boleh, lidah dah keras, tak apa, dimaafkan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Okey. Dan waliyaku. Dan lam ni dia panggil dalam bahasa Arab lil aqibah, kesudahannya, akibatnya ataupun kesudahannya, bukan untuk kesudahannya. Yaqulu, mereka berkata. Darasta apa dia? Darasta. Engkau telah belajar. Apa maksud dia? Siapa faham? Boleh faham? Kenapa tak faham? Saya dah terjemah ke bahasa Melayu. Era. Kami telah jelaskan, kami telah terangkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kesudahannya mereka berkata, engkau belajar. Engkau tu siapa? Sebelum tu mereka berkata, mereka ni siapa? Orang kafir Quraisy. Engkau telah belajar. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Dah faham? Apa dia? Ya? Allah kata, kami dah datang jelaskan ayat Quran. Jelas dah. Tapi akhirnya orang musyrikin Mekah tetap mengatakan Quran yang Nabi bawa tu ialah hasil daripada Nabi belajar daripada orang, bukan daripada Allah. Darasta, engkau belajar. Ini yang banyak apa ni? Ama ataupun amya. Memang hati dia keras. Padahal orang musyrikin tahu tak Nabi tak boleh membaca? Tahu tak Nabi tak boleh menulis? Syarat nak belajar apa dia? Mesti boleh membaca, boleh menulis. Betul? Satu. Yang kedua, dia tuduh Nabi belajar daripada siapa? Bukan orang Arab, orang Parsi. Lagi tak masuk akal. Nabi dah lah tak boleh membaca dan menulis, dan belajar pula daripada bangsa yang berlainan.
Orang musyrikin tahu tak tuduhan tu adalah tuduhan bodoh dan tak masuk akal? Tahu? Kalau tahu kenapa tuduh juga? Apa dia? Satu, dia tak ada hujah dah. Orang bila sesat dia memang tak ada hujah. Bila tak ada hujah, dia meraba-raba mencari-cari. Dia akan cari satu perkataan supaya apa? Orang lain jangan ikut. Ini Muhammad ambil daripada tu orang Parsi, orang tak tahu apa latar belakang. Kalau kamu ambil, bahaya. Dia akan cipta satu istilah, satu perkataan, satu label supaya orang tak dengar apa yang Nabi cakap. Faham tak? Boleh faham? Walaupun dia tahu tuduhan tu memang tak masuk akal. Okey, cuba buka surah An-Nahlu ayat 103. An-Nahlu 103. Panjang ke? Panjang. Cuba je. Walaqad na'lamu annahu yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanun. Okey. Yulhiduna ilahi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Okey. Tengok Allah kata apa? Walaqad. Waw dan lam. Lam pasti, qad sesungguhnya. Pasti sesungguhnya, na'lamu, kami tahu. Kami itu siapa? Allah. Sesungguhnya pasti kami dah tahu. Annahu, sesungguhnya, yaquluna, mereka berkata. Siapa? Orang musyrikin sama ni, yaqulu. Kami dah tahu dah bahawa mereka berkata innama, sesungguhnya hanyalah yu'allimuhu bashar. Yang mengajar hu ni balik pada Muhammad. Yang mengajar Muhammad ialah bashar. Apa makna bashar? Manusia. Samalah darasta, engkau belajar daripada siapa? Orang, bukan wahyu daripada Allah. Kemudian Allah tempelak mereka. Allah bagi hujah tuduhan mereka itu sebenar dusta. Allah kata apa? Lisan apa dia? Lisan, lidah ataupun bahasa lah. Dah jadi bahasa Melayu kan? Ujian lisan kan? Ujian lisan itu bahasa Arab tu. Sepatut ujian lidah. Okey, lisan, bahasa allazi yang yulhiduna, yang mereka tuduh, yang mereka sangka tu, yang manusia mengajar manusia. Lidah orang yang mengajar Muhammad ialah a'jamiyun, bangsa asing, Parsi. Wahaza, sedangkan Quran lisanun arabiyyun, bahasa Arab. Mana tuduhan dia terang-terang dusta. Macam orang tuduh saya, sumber saya ialah daripada kitab yang berbahasa Rusia, kan? Logik tak? Saya tak pernah pergi Rusia, tak pernah belajar, kan?
tuduhan yang tak masuk akal. Jadi Allah tempelak. Macam mana kamu kata Muhammad diajar oleh orang asing, sedangkan dia buta huruf, dia pun tak tahu bahasa asing. Quran pula dalam bahasa Arab. Sebenarnya apa tu? Sebenarnya apa? Dalam hati ada ron. Bila ada ron, dia akan cari 1000 alasan untuk tidak menerima kebenaran. Okey. Kemudian walidun bayyinahu. Habis Quran untuk siapa ni? Kami dah terangkan, kami dah jelaskan. Tapi orang musyrikin akhirnya menolak dan menuduh Muhammad belajar daripada seseorang. Maka Allah kata walinubayyinahu, dan supaya kami nubayyin apa dia? Kami terangkannya ataupun jelaskannya liqaumin, bagi kaum yang faham. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Allah dah jelaskan Al-Quran nusarrifu. Allah dah terangkan. Hasilnya ada dua puak. Hasilnya ada dua kumpulan. Pertama, menolak. Dan bila dia menolak, dia akan buat apa-apa saja tuduhan. Yang kedua, hasilnya apa dah? Jelas, Quran tu jelas. Kepada siapa? Kaum yang berilmu. Kalau kaum tu terbuka mindanya dan berilmu, berfikir, dia akan terima hidayah. Dua kan? Ada yang ketiga. Dia tuduh pun tak, berilmu pun tak. Ada yang ketiga. Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tapi kalau kita baca surah Fatihah, Allah bagi itu manusia dia terbagi pada tiga kan? Betul? Pertama? Orang yang mula-mula, ihdinas siratal mustaqim, sirata allazina an'amta. Jalan orang yang Allah bagi nikmat, yang dapat hidayah lah. Satu. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, jalan orang yang dimurkai. Yang ketiga, sesat. Kan? Jadi apa beza jalan dimurkai dengan jalan orang yang sesat? Sesat sebab dia jahil. Yang dimurkai tapi sombong. Tak, sebenarnya yang sesat dengan yang sombong tu balasannya tetap neraka. Sebenarnya kesimpulannya dua aja. Cuma Allah nak bagi tu sebab yang sesat ni ada dua. Satu jahil, yang kedua sombong. Satu jahil, satu sombong, tapi sebenarnya satu je. Kesudahannya masuk neraka. Sebab saya ingat yang Ustaz ajar dulu tu, untuk mendapat menjadi orang yang mengetahui itu, dia kena mencari. Ya. Sebab hidayah tu kena cari. Betul. Enta mencari kan? Dah jumpa dah? InsyaAllah ada. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita ambil satu ayat pendek ni. Lepas dah jelas kami nusarrifu, kemudian dalam bentuk basair seperti terangnya matahari, apa kewajipan orang yang berilmu? Ittabi'. Allah kata ikutlah. Ini sebenarnya Allah perintah pada siapa ni? Ittabi' ni perintah pada siapa? Kalau beriman mesti ramai. Ittabi'u. Sebab orang beriman ramai. Bila ittabi' perintah pada seorang je. Pada Rasulullah. Semua perintah asalnya kepada Rasulullah. Tapi semua perintah pada Rasulullah bermakna perintah kepada semua umatnya. Allah kata, wahai Muhammad, ikut. Ikut apa ni? Ma'uhya, apa yang telah diwahyukan ilaika, kepada engkau. Diwahyukan kepada engkau. Kalau diwahyukan kepada engkau, makna apa tu? Apa dia? Ayat tu daripada Allah. Ialah apa dia? Quran lah. Ikut apa yang diwahyu pada engkau. Apa yang diwahyu pada Nabi? Satu je, Quran.
Bahkan sunnah Nabi pun sebenar daripada nafsu Nabi ke ataupun daripada wahyu juga. Wahyu. Mir rabbika, semuanya dari pencipta engkau. Tengok. Yang wajib ikut Quran ni umat Nabi Muhammad sahaja, Nabi tak perlu sebab dia Nabi, ataupun Nabi pun kena ikut wahyu. Ada dalil? Jangan terkejut ayat ni. Ini dalil Allah perintah siapa ni? Allah perintah pada dia, ikut yang diwahyu pada engkau. Jangan reka-reka. Kalau Nabi pun kena ikut wahyu, syekh kita mana boleh pakai salat tirai je? Bodoh tak? Orang sahabat Nabi pun Allah perintah, kamu kena ikut wahyu. Sebab itulah bila orang Yahudi, orang musyrikin Mekah tanya Nabi 3 soalan kan, Nabi tak boleh jawab. Sebab apa Nabi tak boleh jawab? Sedangkan dia Nabi kan. Sebab kenapa Nabi tunggu wahyu? Sebab kewajipan Nabi ikut wahyu. Kalau Quran daripada Nabi, Nabi boleh tak? Reka-reka je jawapan kan. Betul? Goreng je lah. Okey. Ikut apa yang diwahyu kepada engkau. Kemudian la ilaha, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Okey, ada dua. Satu, ittabi'. Yang kedua, la ilaha illahu. Daripada dua ni menunjukkan apa? Syarat ibadat diterima ada apa? Dua. Satu, ittiba'us sunnah. Sunnah tu yang diwahyukan. Yang kedua? Yang kedua? Tak, yang pertama ikhlas lah. Ikhlas dahulu. Yang kedua ikut kan? Jadi kalau kita nak kata dua syarat tu ada dalam ayat ni. Pertama, wajib ikut Nabi. Yang mana ayatnya? Ni. Tabi'. Yang kedua, kena ikhlas. Apa dia? Bila kamu ikut Nabi, mesti ada asasnya, iaitu mentauhid dan mengikhlaskan hanya kepada Allah. Ada tak orang ikut Nabi tapi tidak ikhlas? Ada? Ada kan? Ada. Orang munafik ikut Nabi tak? Solat, sedekah, puasa, tapi tak ikhlas. Dan sebaliknya, ada tak yang ikhlas tapi tak ikut Nabi? Ada? Ada. Yang buat bid'ah, dia mengaku tak dia ikhlas. Semua saya buat ni kerana Allah. Nawaitu usalli lillahi ta'ala 4 rakaat. Betul? Tapi ikut Nabi tak? Subhanallah. Clear. Inilah syarat beribadat. Jadi Allah nak kata tak cukup ikut Nabi, tapi pastikan kamu buat hanya kerana Allah yang satu. Kemudian wa'arid, dan berpalinglah engkau anil musyrikin, dari orang-orang musyrikin. Okey, apa makna berpaling di sini? Elak tu adakah bermakna berhenti berdakwah? Tak. Adakah lepas turun ayat ni Nabi tak berdakwah dah? Tak. Nabi berdakwah. Jadi wa'arid, berpaling, bukan bermakna berhenti dakwah, tak. Maksud dia ialah jangan layan kerana mereka. Kalau kamu layan apa jadi? Tak habislah ayat ni 30 juzuk kan. Asyik duk jawab orang musyrikin. Lagi pula tuduh orang musyrikin semuanya palsu dan tak masuk akal. Kalau kamu layan, tak habis. Ini kita, kalau saya boleh kaitkan dengan dalam surah Al-An'am juga, yang bila mana diorang start mengejek-ngejek, kita tinggalkan diorang, tapi bukan untuk tidak berdakwah pada dia. Kita berpaling sehingga mereka tidak mengejek lagi lah. Ya. Kan? Betul tak? Itu dalam majlis.
Kalau mereka mengejek-ngejek, menghina Al-Quran dalam majlis, kamu keluar. Sehingga mereka tidak. Ya. So kalau dalam konteks ni itu dalam majlis, tapi kalau dalam konteks ni umum. Dakwah kamu teruskan, tapi apa saja tuduhan-tuduhan jangan kamu layan. Jangan kamu peduli, abaikan. Buktinya apa? Nabi terus berdakwah, bahkan setelah berdakwah dan orang kafir tak beriman, Nabi bersedih. Nabi duka cita, sehingga Allah kata apa? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Surah apa? Al-Kahfi. Ayat berapa? Awal ke tengah ke akhir? Awal. Alhamdulillah. Tak tahu ayat pun tak apalah. Yang penting tahu kedudukan ayat di awal. Okeylah sikit. Okey, maksud apa? Allah kata, moga-moga engkau ni macam terlalu sedih, macam nak binasakan diri. Sebab apa? Sebab setelah kamu berdakwah dan orang musyrikin tak beriman, kamu rasa macam kecewa, sedih sebab mereka tak beriman. Allah kata jangan, cukup. Sebab kerja kamu ialah hanya itu juga menunjukkan Nabi tak berhenti berdakwah. Okey? Ustaz, boleh tak saya menerima begini, kalau setiap ayat yang mentauhidkan Allah itu adalah sebenarnya ayat taubat untuk diri kita? Yalah. Dia antara sebab kita buat dosa apa dia? Antara sebab kita buat dosa. Apa dia? Kadang-kadang kita dah tahu dosa tu. Contoh mengumpakkan. Sampai hari ni ada lagi? Ada? Itu sebab jahil ke sebab apa? Oh, syaitan. Ayat ni syaitan paling suka ni. Ayat yang paling syaitan suka ialah ayat menyalahkan syaitan. Betul? Sebab apa syaitan suka? Kita tak akan berubah lah. Mengkambing hitamkan syaitan. Okey. Sebab saya cuba cari hukum kait dalam satu ayat ni 106 ni. Allah suruh ikut apa yang diturunkan, diwahyukan. Dia perintahkan kepada Rasul. Begitu juga sebenarnya kepada kita semua lah. Lepas tu Allah seterusnya ayatnya adalah tak maksud entah adakah kita bertaubat daripada dosa bermakna kita mentauhidkan Allah kan? Maksudnya setiap ayat yang mentauhidkan Allah. Kan, sebab saya baru ni discover bila saya berfikir-fikir. Macam minggu lepas saya tanyalah pasal nak hantar tu kan. So macam ni ayat ni, setiap ayat yang mentauhidkan Allah tu adalah, bolehkah kita anggap dia satu manifestasi yang kita bertaubat? Ya, betul. Sebab tu saya tanya, apa punca kita buat dosa? Sebenarnya bila masa kita buat dosa, tauhid tidak ada dalam hati kita. Tauhid apa dia? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Tapi masa kita buat dosa, kita sembah siapa? Nafsu. Kita menduakan Tuhan tak? Mana tauhid kita ada masalah. Sebab itulah Nabi Yunus, bila dia merajuk dan ditelan oleh ikan paus, dia bertaubat kan? Apa ayat taubat dia? La ilaha illa anta. Sebab ada unsur-unsur macam dia rasa kecewa dengan siapa? Tapi sebenarnya itu dah Allah dah tetapkan. Allah dah takdirkan dia kena redha. Jadi la ilaha illallah tak berapa kan? Bila sebut mentauhidkan Allah, jangan takut melainkan Allah, jangan berserah melainkan Allah, jangan kecewa dengan semua musibah yang menimpa kita. Okey. Boleh Jadi kalau kita berdakwah, orang tolak, jangan kecewa, jangan sedih, dan jangan tinggalkan dakwah tu. Hanya jangan layan kerana mereka. Kalau mereka tuduh macam-macam, kita dah jawab letih, cukup. Sebab mindset dia, kita memang tak betul, dia betul. Okey. Ada soalan? Saya nak tanya soalan Ustaz, boleh tak? Saya ada dapat satu artikel, tapi sebelum saya beritahu Ustaz artikel tu, saya nak tanya konsep dalam Islam ni, ada tak dosa yang
diwarisi. Tak ada. Tak ada Dosa yang diwarisi. Tak ada. Contohnya kita buat dosa tapi anak kita mewarisi dosa kita. Dia tak ada. Tak ada Okey. Allah sebut dalam Quran pada wala taziru ziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang berdosa yang menanggung dosa orang lain. Clear? Okey. Sebab dalam artikel tu mengatakan bahawa dia bagi contoh lah, kalau anak tu degil, mungkin tak dengar cakap ke, jadi anak dah ke apa, mungkin kifarah daripada dosa-dosa kita yang lalu. So maknanya konsep tu tak betul, Ustaz. Dia tak betul. Cuma kita boleh ubah ayat. Anak degil sebab dosa didikan kita yang salah. Itu dosa kita lah. Betul kan? Dia biasanya Nabi kata setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Siapa yang akan merosakkan? Mak bapak tak ada kuasa nak merosakkan anak. Tapi mak bapak ada unsur-unsur boleh mempengaruhi, kan? Jadi kalau anak degil, biasanya kesan didikan mak bapak. Maknanya bukannya dia Bukan. Itu kan maknanya salah mak bapak tidak mendidik dengan baik, kan? Bukannya maksudnya kifarah sebabkan mak bapak ni ada dosa-dosa yang dulu anak tu jadi macam tu. Tak. Okay. Dia Abu Jahal jahat tak? Tapi anak dia sahabat Nabi. Anak dia Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Nabi. Bapa Nabi Ibrahim jahat tak? Jahat. Tapi anak dia seorang Nabi. Nabi Nuh baik tak? Tapi anaknya dosa tak hafal ke? Bukan hadis lah, tapi lagu. Iman itu tidak boleh diwarisi. Samalah, dosa pun tidak boleh diwarisi. Okey, kita baca sikit hadis. Dalam buku saya ni hadis yang ke-15 dan 16. An Abi Musa Abdullah bin Qais, betul? Betul kan? Hadis keempat. Kalau bab taubat ada keempat, tapi kalau daripada awal buku dalam chapter taubat hadis keempat lah. Okey. Abu Musa. Betul. Okey, an qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Maksud dia daripada Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah ya bersutu. Apa dia terjemah? Membuka. Betul ke? Dia terjemah apa? Membebel. Membuka tangannya. Allah membuka tangannya bil-lail, di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang buat dosa di waktu siang. Dan Allah juga membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang buat dosa di waktu malam. Sampai bila ni Allah sentiasa membuka tangan untuk menerima taubat? Sampai bila? Sehingga terbit matahari daripada sebelah barat. Maknanya tak perlu wali kutub lah. Tak perlu wali kutub lah. Tak perlu. Direct je lah dengan Allah. Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni daripada hadis ni? Satu, peluang bertaubat sentiasa terbuka. Nak bertaubat pagi boleh, nak bertaubat malam boleh. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu apa?
Allah menerima taubat seseorang walaupun dia menangguhkan taubatnya. Kan Allah kata Allah buka tangannya di waktu pagi untuk terima dosa yang bila? Semalam. Kan? Makna apa? Lewat tak? Allah terima. Allah buka tangan waktu malam untuk terima taubat orang yang melakukan dosa bila? Lewat tak? Allah terima. Boleh faham? Cuma yang terbaiknya buat terus. Taubat terus. Taubat terus. Sebab bila kita taubat, bila kita tangguhkan dosa, sebenarnya bertambah satu lagi dosa. Satu dosa apa ni? Ambil hak orang contoh. Tapi dia tak bertaubat, dia tambah satu lagi dosa, iaitu melewatkan taubat. Sebab taubat ni wajib disegerakan. Bila lewat, dosa satu lagi iaitu melewatkan taubat. Okey? Subhanallah, sayang tak Allah pada kita? Ada tak manusia yang sifat dia apa dia? Siapa buat salah dengan saya, kalau dia buat dosa semalam, saya maafkan pagi. Kalau dia buat dosa pagi, saya maafkan petang. Kalau dia buat dosa petang, saya maafkan. Bila-bila masa, saya maafkan. Ada tak orang macam ni? Ha? Tak ada kan? Tak ada. Tapi dengan orang yang tak ada ni, yang tak ada sifat macam ni pun, kita buat salah, Tuhan ampunkan setiap masa. Orang tak ampunkan setiap masa. Betul tak? Tapi kita yang mana paling banyak kita buat dosa? Pada Tuhan ke pada orang? Ha? Sepatutnya dengan sifat Tuhan macam tu, kita akan rasa apa? Rasa apa? Engkau ni terlalu baik, wahai Tuhan. Engkau terlalu baik. Bila-bila masa engkau bersedia, aku malulah nak buat dosa kan. Sepatutnya macam tu, tapi tak berlaku. Okey, ada yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Maksudnya, siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari daripada sebelah barat, maka Allah terima taubatnya. Sekarang matahari terbit daripada sebelah mana? Ha? Timur kan? Mungkin tak satu hari matahari terbit daripada sebelah barat? Bila tu? Kiamat. Kenapa Allah tak terima? Bila matahari terbit daripada sebelah barat, Allah tak terima. Dan kita tahu tak, bila matahari terbit sebelah barat, semua manusia yang kafir, Yahudi ke, Nasrani ke, semua bertobat. Tak ada seorang yang tak bertobat. Tapi semua Allah tak terima. Soalannya, kenapa Allah tak terima? Kan Allah tu Maha Penyayang. Ha? Apa dia? Yalah, dia dah bertobat kan. Terima je lah. Ha? Yalah, last peluang terakhir lah. Kan? Kenapa? Ha? Yalah, kenapa Allah tak terima? Kan Allah ke penyayang. Allah dah bagi limit dia dah. Apa dia? Dia tak ikhlas, dia nak selamatkan diri sendiri saja. Dia tak ikhlas. Mana tahu dia tak ikhlas? Bila dia bertobat ni, bila dia dah betul-betul nampak kiamat, mana tak ikhlas? Yang tak kerumpung lah. Ya. Yang macam Fir'aun lah. Ya. Kalaulah 1 minit sebelum matahari terbit sebelah barat, dia bertaubat, Allah terima tak? Terima. Tapi jangan tunggu saat tu. 1 minit nak matahari terbit, saya nak bertaubat. Ha? Dan kita pun tak sampai masa tu pun. Kan, kita mungkin besok lusa dah matilah. Okey, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis hasan riwayat Tirmizi. Maksudnya, sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat, menerima sepanjang masa taubat seorang hamba selama mana lam yugharghir. Apa makna? Selagi mana nyawanya belum sampai ke, subhanallah. Kalau umur 70, umur dia 70,
Lama tak peluang Allah bagi dia untuk bertaubat? Lama. Tiba-tiba tak bertaubat juga, cukup. Bila nyawa sampai ke halqum, Allah tak terima. Kenapa tak terima? Sebab tu dia betul-betul nampak dah azab. Mana taubat dia tak ikhlas. Firaun bertaubat tak? Bertaubat. Dia jadi tak orang beriman? Tidak. Dia taubat tu masih tak, dia jadi orang beriman. Tapi Allah tak terima. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Dia jadi orang beriman, tapi Allah tolak, reject. Sebab apa? Nyawa dia sampai ke. Sebab itulah taubat wajib disegerakan. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Okey, habis 3 hadis. Okey, last cuba buka surah ni. Surah An-Nisa ayat 18. Surah An-Nisa ayat 18. Cuba masing-masing baca terjemahan dia. Boleh faham? Boleh faham? Sama dengan apa yang kita bincangkan. Allah kata apa? Bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan kejahatan sehinggalah kematian datang kepadanya, lalu dia berkata, aku bertaubat. Allah kata itu bukan taubat. Maksudnya taubatnya tak diterima. Okey, cukup malam ni tak ada kelas. Besok ada program khas, tadabbur surah At-Taghabun. Pukul 10 ke? 10 ke 10.30? Kan ada hadis yang beritahu kalau baca ayat kursi selepas solat tidak ada yang menghalangnya ke syurga kecuali mati, betul? Masih dihisap atau terus ke syurga? Masih dihisap atau terus ke syurga? Tak, dia yang terus ke syurga tanpa hisap ada orang tertentu. Contoh yang yang betul-betul bertawakal, berserah kepada Allah, yang Nabi kata 70,000. Yang tu masuk syurga tanpa hisap. Sama juga yang mati syahid. Yang mati syahid masuk syurga tanpa hisap. Adapun yang baca ayat kursi lepas solat, Nabi tak sebut pun masuk syurga tanpa hisap. Cuma Nabi kata tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga kecuali kematian. Kalau dia mati, dia boleh masuk syurga, tapi proses masuk syurga bergantung pada dosa dia. Jadi kita berdoa untuk masuk syurga tanpa hisap. Boleh je berdoa, tapi belum tentu Allah terima. Ada tak sahabat Nabi seorang minta, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dalam senarai 70,000. Kan? Mukasyaf. Nabi kata, Nabi berdoa, kamu dah termasuk. Seorang lagi berdoa, seorang lagi minta, ya Rasulullah, masukkan aku sekali dalam 70,000 tu. Apa jawapan Nabi? Sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Ada ulama kata mungkin kuota dah cukup, ataupun kemungkinan orang tu memang tak layak. Siapa yang minta dan Nabi kata dah cukup? Sahabat Nabi. Agak-agak lah kalau kita minta. Tak tahu, Allah Alam. Minta je lah. Minta je. Minta je. I know you fikir about practicality, right? Macam kalau kita dah tahu kita tak dapat, kita minta. Betul kan?
Iyalah. Tapi kadang-kadang kita nak minta tengoklah kedudukan kita kan. Kadang-kadang macam tak sesuai kan. Bertobat semua daripada dosa, berhenti dosa, mintalah yang tu. Jadi kalau saya nak fahamkan ayat yang baca ayat kursi tu, maksudnya tetap hisab. Banyak mana dosa pun, tapi at the end of ni dia akan masuk syurga juga. Macam tu lah maksudnya. Ya, insya-Allah. Oh, okey. Okey. Kita dah belajar dalam kitab syarah Riyadhus Salihin dalam bab taubat kan? Dan kita dah belajar syarat-syarat taubat. Ada berapa semua? 5. Pertama, betul-betul ikhlas, taubat kerana Allah. Yang kedua, tinggalkan dosa tu. Yang ketiga, menyesal. Kalau tinggal saja tak menyesal, Allah tak terima. Yang keempat, berazam, usaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulang. Yang kelima, kata itu yang termasuk meninggalkan dosa. Kalau melibatkan hak orang, kita kena pulangkan. Yang kelima, hari ini yang kita belajar, taubat di waktu, taubat diterima. Bukan masa nyawa sampai ke halkum. 5 je. Solat sunat taubat bukan syarat taubat diterima. Nama lagi solat sunat. Sebab itulah nanti kita akan baca yang bunuh 100 orang. Hadis akan datang. Allah terima tak taubat dia? Apa dia buat sehingga Allah terima taubat dia? Dia cukup 5 syarat tu. Karena Allah tinggal dosa, berazam kan. Tak ada riwayat mengatakan dia solat sunat taubat, tapi Allah terima. Solat sunat taubat sebenar ada, tapi Nabi tak sebut secara jelas lah. Nabi kata macam ni, hadis sahih. Siapa yang berdosa, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia solat 2 rakaat, kemudian dia bertaubat pada Allah, pasti Allah terima taubatnya. Nabi tak sebut solat sunat taubat. Faham tak? Orang kita dengar Nabi kata bila dia berdosa, dia ambil wuduk, dia solat 2 rakaat, yang keempat dia bertaubat, Allah terima. Okey? Tapi ada orang yang solat sunat taubat, tak tahu apa dosa dia. Nabi kata bila buat dosa, ambil wuduk. Faham tak? Mana dosa tu dia kena jelas dan tahu. Sebab tu syarat salah satu syarat taubat diterima, kena menyesal. Betul tak? Mungkin tak kita menyesal dalam keadaan dosa kita tak tahu apa dosa dia? Boleh tak? Saya menyesal lah. Sebab apa buat dosa? Apa dosa? Saya pun tak tahu dosa apa. Faham tak? Jadi kalau dia asyik solat sunat taubat je tapi tak tahu dosa, tak cukup syarat. Syarat apa? Tak tahu dosa apa dan tak menyesal. Faham? Okey? Wallahu a'lam. Ustaz, kalau dalam keadaan macam tu nak buat solat sunat tu, niat dia macam mana sebab niat solat sunat taubat ada kan? Niat sunat saja. Tak payah solat lah. Tak payah solat lah. Tak payah solat. Kalau nak bertaubat cukup 5 syarat. Kalau nak tambah dengan solat sunat taubat silakan, tapi bukan syarat. Bukan syarat. Dia hanya melengkapkan. Habis nak solat sunat apa? Banyaklah solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat 12 rakaat, solat sunat mutlak. Boleh? Tapi dalam 5 syarat tu pun tak ada menyatakan bahawa kita kena istighfar kan? Tak adalah kata. Tak, itu syarat taubat diterima. Bila dia tinggal taubat, bila dia menyesal, makna dia mestilah. Nama lagi taubat. Taubat makna kembali kepada Allah. Ustaz, katalah kita nak solat duha kan, tapi kita pun tahu kita nak minta ampun pada Allah. Boleh tak kita buat untuk macam tu menyesal, tapi dalam at the end pada solat duha ni kita minta ampun? Is that what Dosa tahu, dosa apa? dosa tahu? Dosa kecil ke dosa besar? Kena clear. Oh ya? Okay. Apa beza dia? Nah, kita nak kan syarat salah satu syarat taubat kena tinggal dosa. Bila kena tinggal dosa, kena tahulah dosa apa. Betul tak? Tapi boleh tak dilakukan dalam masa solat duha tu? Tak, dosa apa dulu? Okey, lah katalah dosa besar. And then dia bertaubat. Okey, kalau dosa besar, cukup 5 syarat, taubat diterima walaupun tak solat. Okey? Kalau dosa kecil
Kita solat, apa saja solat ataupun kita berzikir, maka amal soleh menghapuskan dosa kecil. So tak payahlah buat. Tak payah. Kita ambil wuduk, terhapus tak dosa kecil? Walaupun tak sebut astagfirullah. Jadi yang menghapuskan dosa ada dua cara. Satu, bertobat. Bila tu? Kalau dosa besar. Yang kedua, menghapuskan dosa dengan cara melakukan amal soleh. Bila tu? Kalau dosa kecil. Ya, betul. Nabi kata antara solat 5 waktu penghapus dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa. Dosa kecil lah. Antara umrah ke umrah yang lain penghapus dosa. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi besok di alam maya. Surah At-Taghabun. Cerita pasal banyak pasal perempuan, pasal anak-anak. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنان